Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebenaran yang diajar oleh COVID-19 tentang hidup. Kita hidup di zaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. 2020 telah menjadi tahun yang penuh dengan cabaran yang besar. Tidak ada yang dapat meramalkan akan ada pandemik di seluruh dunia yang akan melumpuhkan negara dan dunia secara ekonomi dan membunuh ratusan ribu orang di seluruh dunia. Tidak dapat dibayangkan kesannya terhadap perniagaan dan industri di seluruh dunia. Banyak syarikat telah memberhentikan pekerja, malah ada yang secara tiba-tiba menutup operasi tanpa pemberitahuan terlebih awal kepada pekerja. Keluarga telah mengalami kehilangan sumber kewangan dan pergolakan kewangan yang amat getir. Beberapa program TV dan sukan dimainkan tanpa penonton. Istilah baru yang diperkenalkan pada kamus kita seperti kita jaga kita, penjarakan sosial yang membuat orang terasing antara satu sama lain. Kita hidup di dunia yang berbeza sekarang ini. Pandemik telah mengubah cara kita menjalani kehidupan. Perkara ini telah membawa sesuatu ke dalam perspektif yang betul dan telah menunjukkan kepada kita apa yang penting dalam kehidupan. Selama masa kuarantin dan jarak sosial, kita mempunyai banyak masa untuk merenungkan masa lalu, mengusahakan masa kini dan merancang hari esok. Kita bertekad untuk membuat perubahan yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik sekarang maupun selepas wabak ini. Sekiranya kita bersedia untuk membuat perubahan yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik semasa pandemik dan selepas itu, maka 5 kebenaran ini akan membantu kita semua. Pertama, hidup tidak lama. Tidak ada yang akan hidup selama-lamanya. Kita tahu, terdengar murung, tetapi itu adalah kebenaran. Tetapi atas sebab tertentu, banyak orang bertindak seolah-olah mereka akan hidup selama-lamanya. Mereka menghabiskan masa dan tenaga yang berharga untuk perkara-perkara yang tidak penting. Mereka bimbang tentang perkara yang tidak dapat mereka kendalikan. Mereka hidup dalam ketakutan terhadap apa yang mungkin berlaku sehingga mereka tidak pernah mengambil tindakan. Satu perkara yang ditekankan oleh pandemik ialah kehidupan boleh rapuh dan tidak dapat diramalkan. Hidup terlalu pendek untuk hidup sesuka hati. Jangan buang masa menunggu hari yang sukar difahami. Bila kita mempunyai cukup wang, sistem sokongan yang tepat, ekonomi bertambah baik atau masa yang tepat untuk memenuhi impian kita, kenyataannya adalah banyak orang yang akan meninggal dunia tanpa sempat mengecapi nikmat hidup yang ditawarkan di dunia. Perkara terburuk yang mungkin berlaku adalah seseorang meninggal dunia dengan impian mereka yang masih sama-sama. Tidak ada masa yang lebih penting dari masa sekarang untuk mulai bergerak menuju kehidupan terbaik kita. Berhenti menunggu hari esok kerana ia tiada jaminan. Berhenti menunggu seseorang memberi kita kebenaran kerana mereka mungkin tidak akan muncul. Berhenti menunggu saat yang tepat kerana ia mungkin tidak akan pernah kunjung tiba. Mulakan hidup kita. Hidup tanpa penyesalan. Hidup tanpa perlu persetujuan orang lain. Hidup tanpa rasa takut. Hidup kita layak mendapatkan apa jua di dunia ini. Jangan biarkan diri kita kecewa dengan perkara kecil yang harusnya kita lupakan. Ingat, hidup terlalu singkat untuk menjadi kecil. Kedua, kegagalan berlaku. Jangan biarkan rasa takut gagal menghalang kita untuk mengejar impian kita. Jangan biarkan rasa takut gagal menjadikan kita hamba tebusan. Malah pemimpin terbaik di dunia gagal. Gagal adalah sebahagian dari kehidupan. Apabila kegagalan berlaku, kenal pasti punca, atasi dan teruskan usaha kita. Thomas Alva Edison, salah seorang penemuan terhebat di dunia, memahami bahawa kegagalan adalah sebahagian daripada kehidupan. Dan dia berkata, kita tidak pernah gagal 700 kali. Kita tidak pernah gagal sekalipun. Kita telah berjaya membuktikan bahawa 700 cara
yang tidak akan berjaya. Apabila kita mengenal pasti cara yang tidak akan berjaya, kita akan mencari jalan yang betul untuk beroleh kejayaan. Kegagalan dapat membantu kita menyedari perkara mengenai diri kita yang tidak pernah kita ketahui sebelum ini. Contohnya, kegagalan dapat menunjukkan kepada kita betapa kuatnya diri kita dalam menghadapi kesukaran. Ini dapat membantu membuka ruang baru untuk kita melihat peluang kejayaan yang lain yang pasti akan kita lalui tanpa kegagalan. Kegagalan menyakitkan, tetapi ianya berlaku. Apabila kita mengetahui bahawa kegagalan bukanlah identiti kita, tetapi hanya seperistiwa yang berlaku, maka kita dapat merangkul kegagalan itu dan menggunakannya sebagai batu loncatan untuk kejayaan semasa dan masa depan yang cemerlang. Ketiga, ambil tindakan hari ini, sekarang. Fokus pada perkara yang boleh kita lakukan hari ini. Jangan bimbang apa yang sepatutnya kita lakukan semalam atau apa yang perlu kita lakukan esok. Ambil tindakan hari ini. Sekiranya kita terlalu fokus pada apa yang berlaku pada masa lalu atau apa yang perlu kita lakukan pada masa akan datang, kita akan kehilangan hidup hari ini. Sekiranya kita ingin mula bersenam, maju dengan idea perniagaan atau mulakan kerjaya baru, maka hari ini adalah masa yang tepat untuk kita bertindak. Keadaan mungkin tidak sesuai untuk maju, selalunya tidak. Jangan tunggu keadaan menyebelahi, kerana jika kita menunggu, kita mungkin akan terlepas peluang untuk bersinar. Kejayaan tidak pernah muncul semasa kita duduk berfikir, bercakap atau memberitahu orang mengenainya. Kejayaan datang apabila kita mengambil tindakan. Dan ingatlah, jika kita menunggu sehingga kita merasa 100% bersedia untuk memulakan perjalanan kejayaan kita, kita mungkin akan menunggu seumur hidup kita. Mimpi tidak akan berfungsi melainkan kita mengambil tindakan. Dan cara paling baik untuk mewujudkan impian kita adalah dengan menjayakannya. Yang keempat, berpisah dari orang yang negatif. Sebilangan orang mengimpikan pemandangan kehidupan seperti kita. Mereka mengeluh dan mengeluh tentang segala sesuatu dan tidak menghargai apa-apa. Mereka akan memerah tenaga kita dan mengurangkan semangat kita sekiranya kita membiarkan impian menghampiri hidup kita. Kehidupan terlalu pendek untuk menghabiskan dengan orang-orang yang hidup dalam keadaan negatif yang berterusan. Setiap kali kita menemui mereka, mereka tidak ada yang positif untuk diperkatakan. Setiap perkataan yang keluar dari mulut mereka adalah kesukaran. Orang ni tak betul, orang ni tak betul, cuaca, rezeki, kucing melintas pun disalahkan. Sukar untuk berfikir ke hadapan apabila kita dikelilingi oleh individu-individu yang negatif. Carilah orang yang positif, yang dapat mendorong dan membantu menjaga keseimbangan diri kita. Tentukan hari ini bahawa kita tidak akan membiarkan orang negatif menentukan bagaimana kita berfikir, merasa dan bertindak. Yang kelima, terima perubahan. Perubahan adalah cara hidup. Ia boleh berlaku di luar jangkaan dan secara tiba-tiba, atau dapat diterima dan dirancang. Hidup adalah rangkaian perubahan yang tidak pernah berakhir. Kita mesti belajar merangkul dan menyesuaikan diri dengan naik turun kehidupan yang datang dengan perubahan. Menerima perubahan tidak berlaku dalam sekelip mata. Kuncinya adalah belajar bahawa perubahan adalah proses, bukan peristiwa. Banyak orang takut perubahan yang akhirnya membatasi kemajuan mereka dan mereka kehilangan hasil daripada perubahan tersebut. Tidak ada yang tetap sama. Kita semakin tua, orang berpindah, mesin rosak, pengurangan saiz syarikat dan perniagaan yang ditutup. Perubahan bermaksud belajar, bergerak, berkembang dan mungkin mencapai sesuatu yang tidak pernah kita jangkakan sebelum ini. Perubahan datang dengan persetujuan kita atau tidak. Ini adalah bahagian kehidupan yang mesti ditangani oleh semua orang. Jadi, kita juga boleh menaiki perubahan dan melihat ke mana ia membawa kita. Jack Canfield mengatakan, perubahan tidak dapat dielakkan dalam kehidupan. Kita boleh menolaknya dan berpotensi ditinggalkan olehnya, atau kita boleh memilih untuk bekerjasama dengannya, menyesuaikan diri dengannya,
dan belajar bagaimana untuk memanfaatkan perubahan tersebut. Apabila kita merangkul perubahan, kita akan mula melihatnya sebagai peluang untuk berkembang. Salam Nusantara.